Sahih dan berimbang pastinya berita perdana edisi hari ini. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia Jerman perkukuh hubungan dua hala, teroka pelbagai peluang kerjasama pelbagai bidang. Senarai premis tawa menu rahmah disiarkan kepada umum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kunjungan Presiden Frank-Walter Steinmeier mempamerkan signifikan hubungan dua hala antara Jerman Malaysia bukan hanya setakat diplomatik tetapi juga pelaburan dan perubahan iklim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin perkembangan positif ini bakal memberi impak positif terhadap ekonomi dan pelaburan. Germany, of course, is an important partner. You have invested for the last half a century, and particularly in my state, Penang, but now extending to the entire country. And one of your companies have just announced and informed me that there is an extended investment, new investment in Johor. We did discuss issues like climate, concerns about what I had expressed about Islamophobia among the growing fascism in some parts of Europe and the West, and with your enormous experience as foreign minister understanding the world, I believe your presence here has given us immense advantage and assistance. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Putrajaya. Presiden Steinmeier turut mengakui kestabilan dan kemajuan Malaysia menjadi faktor penarik untuk meningkatkan pelaburan dua hala. Sehubungan itu, Berlin berhasrat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Kuala Lumpur ke tahap lebih baik. Minister, wir danken Ihnen ganz herzlich für den Empfang, den Sie uns hier bereitet haben. Ich freue mich wirklich, hier in Kuala Lumpur zu sein. Das ist meine dritte Reise binnen eines Jahres hier in die Indo-Pazifik, Südostasien-Region. Eine wichtige Region und ganz besonders wichtig für uns ist Malaysia. Ihr Land, das habe ich eben in unserem Gespräch gesagt, hat sich zu einem Schlüsselpartner für uns in wirtschaftlicher Hinsicht entwickelt. Wir wollen diese Zusammenarbeit intensivieren. Das haben wir heute miteinander besprochen. Die Art und Weise, wie wir gut funktionierende wirtschaftliche Beziehungen mit 700 Unternehmen, die bereits investiert sind, hier in Malaysia mit 65.000 Arbeitnehmern, die bei deutschen Unternehmen in Malaysia beschäftigt sind, wie wir diese wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen können und wie wir daraus Benefit ziehen, wie wir daraus noch bessere und dichtere politische Beziehungen machen können. Dalam sidang media bersama ini, Perdana Menteri memaklumkan yang Malaysia mahu Jerman turut sama mengetengahkan isu sekatan dan halangan perdagangan terhadap produk sawit ke negara Kesatuan Eropah. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara kedua-dua pemimpin. Our concern is also the issue of palm oil, EU deforestation-free products regulation will need to be
reviewed together. As you know, we have encountered some difficulties in a series of negotiations with EU because of the conditionalities and imposed on us. I said to do justice to this region, we have taken all necessary measures, reforestation, protect the environment, inclusion into the pit. Terdahulu, Presiden Steinmeier yang dalam rangka lawatan 3 hari ke negara ini diberikan sambutan negara di dataran Parlimen. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyambut ketibaan beliau. Turut hadir Perdana Menteri dan 2 timbalannya. Upacara dimulakan dengan alunan lagu kebangsaan kedua-dua negara oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Sungai Besi. Istiadat diteruskan dengan 21 das tembakan meriam. Steinmeier kemudian memeriksa kawalan kehormat Batalion Pertama RAMD. Beliau seterusnya diperkenal kepada anggota Jemaah Menteri dan perwakilan diplomatik asing. Jerman merupakan rakan dagang terbesar Malaysia dalam kalangan negara Kesatuan Eropah EU. Nilai perdagangan Malaysia-Jerman meningkat 10.9% kepada 59.87 bilion ringgit tahun lalu berbanding 53.99 bilion ringgit pada 2021. Direktori senarai 512 premis makanan di seluruh negara yang menawarkan menu rahmah kini boleh dilayari di laman sesawang menurahmah.kpdn.gov.my bermula pukul 5 petang tadi. Langkah itu memudahkan orang ramai memilih premis yang diinginkan untuk menikmati menu rahmah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, peniaga makanan yang menawarkan menu rahmah di premis mereka juga boleh mendaftarkannya. Perbincangan semula dengan pengusaha restoran yang berdaftar akan diadakan sekiranya harga barang meningkat bagi mengelak mereka merasa terbeban. Jadi sebab itulah kalau orang kata harga barang itu mahal, dia bukan semata-mata yang ni, dia ada faktor cuaca, dia ada faktor global yang lain ya. Jadi kalau ikut analisa ekonomi, dia on a downward trend dan hujung suku pertama akan turun kepada 5% lebih kurang. Jadi insya-Allah kita doakan ya bahawa dia tidak membebankan peniaga-peniaga kerana unjuran tersebut ya. Tapi sekiranya lah unjuran tersebut berubah sebab keadaan ekonomi ni kita tak menentu. Sekiranya unjuran tersebut berubah, insya-Allah kita akan bincang balik. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran jelajah menu rahmah Negeri Pahang di Kuantan. Latihan Teknikal dan Vokasional Malaysia TVET berimpak tinggi bakal dilaksanakan secara besar-besaran. Ia bagi merealisasikan sasaran kerajaan meningkatkan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi yang baharu menjelang 2030. TVET antara yang menjadi tumpuan pada Belanjawan 2023. Wartawan Jasmaidi Arif punya perinciannya. Usaha perkasa bidang TVET antara yang dijangka menjadi tumpuan dalam Belanjawan 2023. Namun adakah peruntukan 6.7 bilion ringgit pada tahun lalu perlu penambahan atau dibuat penstrukturan semula bagi mengatasi pertindihan dan pembaziran dalam pelaksanaan TVET? Timbul juga isu lepasan TVET tidak memilih bidang yang sepatutnya disebabkan gaji yang tidak setara. Pensyarah di Arsyad Ayub Graduate Business School, Universiti Teknologi Mara, Profesor Dr. Tan Pek Leong berpandangan pendidikan TVET di negara ini cukup menyeluruh. Masalah yang timbul ialah lepasan bidang kemahiran sendiri tidak memilih untuk mengisi kekosongan yang diperlukan industri. Sebab ramai daripada pekerja ini dia lebih minat untuk kerja sebagai Grab, untuk e-hailing, P-hailing. Sebab gaji lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi. Dengan mudah dia dapat gaji 3,000 hingga 5,000. Bagi bekas lepasan TVET bidang automotif, Hud Hubaidullah Ismail, bidang industri yang diceburi menjanjikan peningkatan dalam kerjaya. Malah, kini beliau mengusahakan bengkelnya sendiri. Kalau ikut pengalaman saya,
Untuk bahagian operation ni, dia bergantung juga pada pengalaman dan dia punya kemahiran lah. Kalau kita dah upgrade kita punya skill, so kita punya position tu akan meningkat lah. Daripada contoh mekanik biasa, lepas tu jadi senior mekanik, and then tak mustahil untuk jadi contoh macam in charge untuk satu-satu workshop ke kan. Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB, Muhammad Rizan Hassan menegaskan agar institusi pendidikan TVET tidak meletakkan syarat akademik. Ia bagi mengelakkan keciciran golongan belia yang memerlukan, termasuk belia di luar bandar. Bagi memperkasa TVET, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mencadangkan pelibatan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC diperhebat. Untuk meletakkan bajet tu tambah lagi mungkin dalam keadaan ini adalah sedikit sukar bagi kerajaan. Sebab itu Yang Berhormat telah memberi isyarat awal tentang pelibatan industri. Namun begitu, saya rasa sudah tiba masanya pelibatan industri dalam TVET ini kerajaan harus sediakan insentif-insentif tertentu supaya pembinaan ekonomi negara kita dapat digerakkan dengan lebih pantas lagi. Penstrukturan itu lebih penting daripada penambahan bajet. Bajet memang dah banyak, dah 6.7 bilion 2022. Tapi kalau kita boleh menstrukturkan semula supaya pekerja mahir ini dapat diiktirafkan, didaftarkan dalam satu sistem yang membolehkan mereka bekerja dapat pendapatan yang lebih tinggi daripada gaji minimum. Buatlah satu penstrukturan yang membolehkan pekerja mahir ini survive. Jasmaidi Aruf, RTM. Menyokong menu ramah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan lah kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin dalam kita perlukan kan, kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan, mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Syarikat Tekstil Gergasi Terkemuka Negara kumpulan Jekyll kini memulakan jualan murah sempena pra-Ramadan dan cuti sekolah. Terkenal dengan gelaran Trendsetter, pastinya jualan terbaru ini menampilkan pelbagai kelainan yang eksklusif bagi memenuhi selera peminat. Wartawan Siti Nurul Husna Bukhari bersama Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Jekyll Malaysia Holdings, Datuk Muhammad Nizam Muhammad Jakil, ada perinciannya. Cantik sidara rapi didandan duduk bersama di tepi jeti. Jualan Jekyll sempena pra-Ramadan, 85% potongan diberi. Setiap tahun, pelbagai pembaharuan disajikan Jekyll sekaligus memberi lebih pilihan kepada pembeli yang ternanti-nanti rekaan terbaharu dan tersendiri. Kain rekaan klasik, kain kapas sulaman bunga tradisi, kain corak abstrak dan geometri, serta Italian design antara yang menjadi pilihan Jekyll tahun ini. Jualan murah pra-Ramadan dan cuti sekolah bermula pada hari ini iaitu 17 hari bulan Februari sehingga 19 hari bulan Mac. Jualan murah ini berlangsung di semua cawangan seluruh Malaysia, potongan sehingga 85% untuk semua produk. Jadi anda yang di luar sana, jangan lepaskan jualan murah pra-Ramadan dan cuti sekolah ini berlangsung dengan harga yang amat istimewa potongannya dan juga banyak produk-produk terbaru seperti kain bunga, baju siap kita sediakan untuk anda berkunjung di semua cawangan Jekyll dengan satu agenda iaitu harga yang amat istimewa,
produk yang amat luar biasa kami sediakan di semua cawangan JK. So, anda yang di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai di JK seluruh Malaysia. Selain itu, 200,000 sampin pelbagai pilihan dengan harga serendah RM29 pastinya dapat memikat hati si jaka. Ni kami sediakan pelbagai harga desain samping yang ada beli satu dapat satu, ada yang tenun tangan eksklusif, pelbagai anda boleh tengok warna, desain, harga, semua kita junamkan sehingga 85% untuk semua samping. Untuk pernikahan pun kita ada, pertunangan anda boleh tengok color macam ni. Yang hitam gold pun kita ada, hitam silver kita ada, yang putih krim apa saja pun kita ada, yang tenun tangan, corak abstrak, corak bunga pun kita ada. Yang untuk ni macam ni putih, color krim ni memang color tengah in sekarang, memang trending sekarang. Ni pun sama juga. Macam-macam corak lah. Anda boleh tengok tak habis sampai ujung sana. Beratus beribu pieces kami sediakan untuk jualan kali ini. So, tunggu apa lagi? Mempelai Raja Sehari yang mencari kualiti kain setanding antarabangsa, Jekyll menyediakan pelbagai pilihan lace dan baju sedia dipakai kepada pasangan. Lebih menarik, semua koleksi di Jekyll turut diberikan potongan harga berganda menjadikannya sesuai buat seisi keluarga. Saya dengar JK buat masa sekarang ni ada buat diskaun sampai 85% lah kiranya. Tahun ni daripada family kami cari jenis kain yang broket lah. Sebab kat sini selalunya memang tiap-tiap tahun datang sini untuk beli kain baju raya lah. Sebab kalau kat sini selalunya baju raya kat sini yang akan sampai dulu sebelum ke tempat-tempat lain. And then kain-kain dia sangat-sangat berkualiti and then bagus and then selalu sangat yang trend lah. Yang apa-apa semua kat sini dulu, bukan baru kat tempat-tempat lain. Pastinya setelah 40 tahun Jekyll berada di pasaran, kredibilitinya dalam penyediaan kain dan pakaian sedia dipakai masih tidak dapat ditandingi. Bagi mendapatkan jualan pra-Ramadan dan cuti sekolah, jangan lupa ingat kain, ingat Jekyll. Siti Nurul Husna Bukhari, RTM. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB optimis penganjuran persidangan Roots Asia 2024 di Langkawi mampu mencapai lebih 1,000 penyertaan pemain industri penerbangan. Pengurus Besar Pemasaran dan Pembangunan Penerbangan MAHB, Salahuddin Maksah berkata, unjuran itu berdasarkan pengalaman mengendalikan acara tersebut 3 tahun berturut-turut bermula tahun 2003 di Kuala Lumpur. In regards to Langkawi, we have some good experience and knowledge about hosting this event, both Roots Asia and World Roots. We also hosted with Sabah Sarawak Tourism in 2014. That was almost 9 years ago. So now with Tourism Malaysia as our co-host, Langkawi Development Authority LADA, MySAP, Malaysia Airlines as our supporter, we hope we can impress better the guests, our delegates. Salahuddin ditebui media selepas majlis penyerahan penganjuran Roots Asia di Chiang Mai, Thailand. Pada perjumpaan di Chiang Mai itu, beberapa syarikat penerbangan menyatakan hasrat untuk menyambung kembali penerbangan ke Malaysia termasuk dari China dan Eropah. Sementara itu, pemain industri menyifatkan Roots Asia sebagai platform terbaik bagi merancakkan semula kemasukan pelancong ke rantau ini. Antara yang menjadi fokus, perancangan destinasi dan produk pelancongan baharu. After the COVID-19, there was a big impact to our passenger numbers. But however, that is behind us, and we are really looking for having all the travelers back to Japan, and then also especially in Sendai, Japan. There's a lot of demand, I think, passengers who haven't been able to get home or travel on vacation are now looking to realise that pent-up demand. Naturally, with China opening up quickly, far more quickly than we expected. Roots Asia merupakan platform rangkaian syarikat penerbangan, lapangan terbang, pihak berkuasa pelancongan dan pihak berkepentingan bagi perkhidmatan udara di Asia Pasifik.
Situasi ekonomi global tidak menentu akan memberikan impak kepada pendapatan pasaran emas di negara ini. Presiden dan pengerusi Kumpulan Public Gold, Datuk Louis Ng menyatakan pembeli dilihat mengurangkan permintaan emas dalam negara sekiranya kadar faedah tinggi. Namun kata beliau, ada segelintir pembeli lebih bergantung kepada sentimen pasaran. Gold have the element of investment characteristic. Sometimes investment characteristic depends on the herd instinct, market sentiment. When there's price getting higher, people chase even more. When the price go lower, people do one. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesin pengeluaran wang automatik ATM Malaysia Gold yang pertama dalam negara. Pelancaran ATM itu bagi menggalakkan orang ramai mengumpul dan menyimpan emas untuk manfaat masa depan. Memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023. Dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Petroleum Nasional Berhad Petronas menegaskan tuntutan kumpulan Sulu terhadap dua anak syarikatnya di Luxembourg sebagai tidak berasas. Justru syarikat minyak dan gas negara itu akan terus mempertahankan kedudukannya di sisi undang-undang. Petronas memaklumkan tumpuan diberi kepada prosedur pengesahan bagi menentukan merit tuntutan. Kenyataan dikeluarkan susulan laporan media mengenai tindakan Mahkamah Luxembourg yang memutuskan sitaan baharu ke atas dua anak syarikat Petronas itu minggu ini. Prosiding dilaksana ekoran tuntutan Sulu yang memohon menguatkuasakan anugerah $15 bilion terhadap Malaysia. Gempa bumi di Turki telah membangkitkan kerisauan terhadap penterjemah yang bertugas dengan pasukan mencari dan menyelamat SAR Malaysia. Pembantu perolehan di sebuah pertubuhan bukan kerajaan tempatan, Alperen Eskici berkata, apabila berita berhubung gempa bumi tersebar, beliau terus menghantar email kepada pertubuhan sukarelawan tempatan bagi menawarkan diri untuk membantu. Menurut beliau, ada situasi ketika pasukan SAR Malaysia ingin mengeluarkan mayat dengan berhati-hati tanpa mendatangkan sebarang kerosakan, namun kaedah itu kadangkala kelihatan perlahan untuk pasukan SAR tempatan. Justru penterjemah memainkan peranan untuk menerangkan kepada pihak terlibat tentang situasi yang berlaku. Ini bagi mengelak kekeliruan atau salah faham yang berlaku akibat masalah komunikasi, apatah lagi gerak kerja berbeza antara pasukan penyelamat. Lebih 10,000 racun perosak tidak berdaftar bernilai hampir RM51,000 dirampas. Rampasan produk seludup dari China yang mengandungi racun berbahaya itu dilakukan pasukan penguatkuasaan Lembaga Racun Makhluk Perosak di sebuah premis menjual input pertanian di Kampung Gajah Perak. Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Datuk Zahimi Hassan menjelaskan hasil serbuan 1 Februari lalu menemukan 81 kotak mengandungi 125 paket racun siput gondang emas. Produk yang turut dijual secara dalam talian dijual pada harga serendah RM5 paket 40 gram. Lebih membimbangkan, racun berkenaan mengandungi perawis aktif fentin asetate yang diharamkan penggunaannya. Berikutan impaknya terhadap alam sekitar. Adalah sangat toksik. Itu yang kita risau. Petani tabur dalam ataupun tabur dalam sawah dan dia masuk, dia akan ada kesan kepada badan dia lah, gatal-gatal dan sebagainya akan berlaku. Itu yang pernah diberitahu kepada kami lah. Alam sekitar ada. Alam sekitar ni ikan akan terjejas. Dia ada akuatik pada kita. Dan juga kalau ada ternakan itik, itu akan adalah kesan. Pemilik premis didakwa mengikut Seksyen 20-3 Akta Racun Makhluk Perosak 1974.
Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton bersama-sama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada malam ini. Paparan imej gema radar semasa kini menunjukkan rantau negara kita terutamanya di semenanjung Malaysia setakat ini menerima hujan dari Buk Pete di sekitar negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia dan dijangkakan akan mula memasuki bahagian daratan dan pedalaman negeri Pahang, Terengganu sehingga ke lewat malam nanti. Manakala lain-lain tempat tiada hujan yang dicerap setakat ini dan cuaca adalah baik sehingga ke tengah malam nanti. Untuk Sabah dan Sarawak pula, kelembapan yang tinggi lebih tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, Kudat, pedalaman dan juga Tawau yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Manakala di Sarawak pula, keadaan hujan dari Buk Pete lebih fokus kepada bahagian Miri, Limbang serta pedalaman Sarawak. Seterusnya, amaran hujan berterusan peringkat waspada masih lagi dikekalkan sehingga ke tengah malam nanti melibatkan kawasan Kudat, Sandakan dan juga Tawau, Sabah yang dijangkakan boleh berlanjutan dan kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Tidak terkecuali juga amaran angin kencang dan laut bergelora di sekitar kawasan perairan rantau negara yang telah dilorekkan ini berkuat kuasa sehingga 20 Februari 2023 dan ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Setakat ini, ketinggian ombak yang dicapai di sekitar kawasan perairan berkenaan boleh mencecah lebih daripada 4.5 meter dengan kelajuan angin lebih daripada 60 km sejam terutamanya melibatkan kawasan perairan Kondor dan juga Reef North. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ya, jaguh-jaguh badminton negara sedang memerah keringat di Dubai ketika ini. Ada perincian lanjut dalam edisi sukan bersama dengan Nazri Fahmi. Silakan. Nas. Malaysia perlu bangkit tebus kekalahan kepada India. Manchester United hampir malukan Barcelona. Terima kasih Fatih dan Meg. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kita mulakan dengan kejohanan badminton berpasukan Asia BAMTC 2023. Ketika ini skuad negara sedang berdepan pasukan China pada aksi suruh akhir di pusat pameran Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Selepas tewas 1-4 kepada India pada penentuan juara kumpulan B semalam, skuad negara kini perlu bangkit menebus kekecewaan dengan menjinakkan China sekaligus mara ke separuh akhir kejohanan. Sebelum ini, Malaysia memulakan kempen dengan positif apabila menang 5-0 ke atas tuan rumah UAE dan Kazakhstan. Namun, kekalahan 1-4 kepada India semalam menyaksikan skuad negara terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kumpulan.
Pada aksi tersebut, mata tunggal negara diperoleh menerusi bergu lelaki Aaron Chia dan Sowo Ying yang menewaskan Diego Capilla, Chirag Sethi 21-16 dan 21-10. Sebelum itu, jago negara Lizzie Jia kecundang pada aksi perseorangan lelaki kepada HS Pranav dalam pertarungan 3 set. Nasib sama turut menimpa Wong Liqing dalam aksi perseorangan wanita dan 2 lagi bergu negara. Lieutenant Emtinah tewas dalam aksi bergu wanita manakala Chen Tangji dan Teo Iwei gagal menyekat lawannya dalam aksi bergu campuran. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia yang diletakkan selaku pilihan keempat berdepan China di peringkat suku akhir malam ini. Sasaran yang diletakkan kepada skuad negara adalah layak ke separuh akhir sekaligus memenangi slot automatik ke Piala Sudirman 2023 di Suzhou, China, Mei depan. Majlis Olimpik Malaysia MYM menghormati keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FM yang tidak menghantar skuad bawah 23 tahun negara ke Sukan Asia Hangzhou 2022 China pada September depan. Presidennya Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria bagaimanapun berkata MOM masih belum mengadakan perbincangan lanjut dengan FAM berhubung keputusan berkenaan memandangkan senarai pembinaan atlet ke Sukan Asia belum lagi dimuktamadkan. Bagi saya, setiap persatuan mempunyai perancangan mereka sendiri, medium, long term, bagaimana mereka, pasukan mana mereka nak hantar. So, I think we do respect tiap-tiap persatuan itu satu. Kedua, perancangan Asia Game ni kita masih ada masa lagi. Kita belum buat selection process, kita belum lagi berdiskusi dengan persatuan-persatuan. Selasa lalu, Presiden FAM Dato' Hamidin Muhammad Amin berkata keputusan itu dibuat kerana penganjuran Sukan Asia begitu hampir dengan tarikh pusingan kelaikan Piala Asia bawah 23 tahun 2024 yang bakal berlangsung pada bulan yang sama. Sukan Asia 2022 berlangsung dari 23 September hingga 8 Oktober, sementara pusingan kelaikan Piala Asia B23 2024 dijangka bermula dari 4 hingga 12 September. Jika sebelum ini perebutan gelaran juara Liga Futsal Premier Malaysia MPFL tertumpu kepada persaingan di antara Selangor Mac dan Pahang Rangers, namun kali ini semua itu berubah dengan kehadiran pendatang baru Johor Darul Ta'zim JDT yang dirama mampu untuk mengangkat lagi perebutan kejuaraan musim ini. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Selain JDT, MPFL musim 2023 turut diserikan dengan kehadiran PFA Odin Sarawak dan Sabah sekaligus membentuk 14 pasukan bertanding. Pertembungan hebat bakal disajikan dalam saingan kumpulan B yang mempertemukan juara musim lalu Selangor Mac dan kelab baharu Johor Darul Ta'zim JDT. JDT tampak ampuh dengan kehadiran beberapa tonggak kebangsaan termasuk Abu Hanifah Hassan, Muhammad Iqmal Syarin dan penjaga gol Azrul Hadi Muhammad Taufik. Bagaimanapun, ketua jurulatihnya Juan Antonio Miguel Garcia enggan menganggap mereka sebagai pasukan pilihan meskipun turut diperkuat pemain import berkelas dunia, Caio Cesar Garcia Rigo. Oh, same old team, no? No, it's different. In one season, all teams play for win, no? I think same old teams because it's normally DDT is favorite for public. No, it's one pressure for GDT. It's one responsibility, but no problem. Sure, with the responsibility, work for play for step by step. It must too much. Dalam pada itu, pengendali Selangor Mac kelahiran Brazil, Edgar Eder Baldasso, mengakui berdepan cabaran hebat mempersiap pasukannya selepas kehilangan beberapa tonggak penting musim lalu. Namun, beliau yakin pasukannya mampu mempertahankan kejuaraan dengan hikmat pemain import musim lalu, Matias Vasconcelos Silva dan tenaga import baharu Reza Sepandar dari Iran. It's a new season. Our team changed a lot, and the other teams have good groups too with foreigners. So we need to keep a good work, a smart work, and I see a good future for my team, and I hope a great season. I really believe in
in these guys. Tahun ni kita orang akan cuba untuk kekalkan kita punya kejuaraan lah, sebab inilah peluang untuk kita orang buat triple champion. InsyaAllah kalau dengan usaha yang semua player bagi, management bagi, InsyaAllah kita orang boleh jadi champion lagi. Naib juara MPFL musim lalu, Pahang Rangers, turut membuat persiapan rapi memancing bekas pemain skuad kebangsaan Iran, Amin Nasrullah Zadeh dan Matias Gonzalez dari Brazil mengisi kota pemain import. MPFL musim ini bakal menggunakan format baharu dengan 4 pasukan terbaik kumpulan A dan B menempah tiket ke suku akhir dengan format perlawanan 1 pusingan. Manakala pertembungan separuh akhir dan final kembali diadakan secara timbal balik di venue pilihan pasukan. Berakhir saingan MPFL 2023, 8 pasukan terbaik dalam saingan Liga bakal berentak pula dalam kejuaraan Piala Futsal Malaysia yang akan berlangsung pada Ogos dan September. 3 pasukan terbaik kumpulan A dan B bakal mara secara automatik, manakala pasukan tempat keempat dan kelima kumpulan A dan B bakal berentak merebut baki 2 slot dalam aksi kelayakan. Pasukan manakah yang akan menyelah pada musim ini? Sama-sama kita saksikan. Tuan Ikram Tuan Muhammad, RTM. Saingan Liga Malaysia musim ini diharap menjadi medan kebangkitan pemain tempatan untuk mempamerkan permainan lebih berkualiti dan konsisten sekaligus mampu untuk menyaingi kehebatan pemain import. Demikian hasrat yang diluahkan bekas legenda dan juga bekas jurulatih tanah air, Datuk Zainal Abidin Hassan, yang mahu melihat musim 2023 ini menjadi anjakan baru buat arena bola sepak tanah air. Sebelum ini, Malaysia Football League MFM memperkenalkan beberapa format baharu dalam pertandingan Liga Malaysia musim ini, antaranya menambah penyertaan dalam saingan Liga Super kepada 14 pasukan berbanding 12 pasukan musim lepas. Justru bagi Datuk Zainal Abidin Hassan, peluang beraksi dalam setiap perlawanan harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemain tempatan jika mahu memastikan diri mereka kekal dalam barisan utama pasukan masing-masing. Saya harap pasukan-pasukan memberi peluang kepada pemain-pemain tempatan, khususnya di bahagian-bahagian yang penting. Penyerang, pemain pertahanan, penjaga gol, pemain midfield. Jadi saya harap pemain-pemain ini dapat diberikan peluang. Tetapi mereka mesti menunjukkan satu mutu yang baik. Bekas pemain kebangsaan Muhammad Safi Salih pula berpendapat juara 9 kali Johor Darul Ta'zim JDT sekali lagi diramai mendominasi Liga Malaysia musim ini. Kita tak perlu menafikanlah kekuatan mereka dan persiapan mereka. Pasukan lain harus bersaing untuk merebut kejuaraan. Mereka harus ada target untuk menjadi nombor 1 dalam Liga Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis gebang bola anjuran sebuah stesen televisyen swasta di Hotel Le Méridien, Petaling Jaya. Majlis Olimpik Malaysia MOM bersedia memberi kelonggaran kepada sukan tertentu sekiranya mahu menunaikan atlet senior ke Sukan SEA Kemboja 2023. Jelas Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria, antara sukan yang dipertimbangkan menghantar atlet senior adalah olahraga, polo air, bola tampar, lumba perahu tradisional serta snooker dan biliard. Untuk yang senior ini membawa junior ini dan memberi diorang guidance and leadership. Kita kata by the next time in the next SEA Games diorang ni dah tak ada, ya. So itu adalah orang kata apa? Leeway yang kita bagi. Setakat tu. Lain you mesti bawah 23. So rata-rata pasukan-pasukan ni adalah mempunyai pemain-pemain ataupun atlet-atlet yang muda. Tambahnya, khidmat atlet senior memangnya diperlukan dalam membimbing atlet muda beraksi pada tamasya sukan Dwi tahunan itu. Pada Oktober lepas, mesyuarat jawatankuasa pemilihan MOM menetapkan hanya atlet berusia 23 tahun ke bawah sahaja boleh mewakili negara dalam kategori B. Ini sekaligus menyaksikan tiada lagi atlet veteran beraksi di Sukan SEA Kemboja jika gagal melepasi hak kelayakan kategori A, iaitu kedudukan 3 terbaik di Asia Tenggara.
Dalam pada itu, bekas Ratu Bowling Negara Datuk Shahlin Zulkifli dan bekas juara squash perseorangan wanita Sukan C Manila 2005 Sharon Wee masing-masing dilantik sebagai timbalan ketua kontingen Malaysia ke Sukan C 2023 Kemboja. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, pelantikan tersebut dianggap tepat pada masanya berdasarkan pengalaman luas kedua-dua individu itu dalam kejohanan peringkat antarabangsa. Saya rasa experience atau pengalaman yang ada oleh Shahlin dan juga Datuk Shahlin dan juga Sharon akan dapat membantu kita punya CDM ini dan juga membantu atlet-atlet. Bagi saya, mereka kedua-dua ini memahami apakah kesusahan, apakah cabaran dan rintangan. So I think they can go on the ground to help Datuk CDM untuk membantu atlet-atlet tersebut. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Eksekutif MOM ke-204 di Ibu Negara. Sebelum itu, Datuk Muhammad Nasir Ali telah dipilih menggalas tugas sebagai Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan C 2023 di Kemboja yang dijadual berlangsung pada Mei depan. Saudara muslimi dan muslimat, sebentar tadi telah pemasuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menekan solat fardu isyak. Kita balik ke perkembangan sukan hoki. Liga Hoki Malaysia 2023, Maybank terus mengungguli tangga teratas bagi saingan lelaki biarpun terikat 2-2 menentang THT di Stadium Hoki Majlis Bandaraya Kuala Terengganu di Batu Buruk semalam. Dalam aksi tersebut, pemain kebangsaan Muhammad Razi Abdul Rahim muncul wira Maybank apabila jaringan penyamaannya berjaya menafikan hasrat THT untuk meraih kemenangan. Terdahulu THT bermula garang apabila meraih gol pertama yang dijaringkan oleh penyerang kebangsaan Faizal Syari sebelum Maybank memperoleh jaringan penyamaan pada minit ke-30 menerusi Muhammad Izham Azhar. Tuan rumah THT kembali mendahului kedudukan 2-1 apabila Fitri Syari menjaringkan gol kedua pada minit ke-54. Ketika THT diambang kemenangan, Muhammad Razi beranapkan hasrat pasukan tuan rumah dengan jaringan di saat-saat terakhir perlawanan. Aksi Liga Eropah, Manchester United hampir berjaya mengejutkan Barcelona pada pertemuan pertama pusingan play-off sebelum diikat 2-2 di Camp Nou awal pagi tadi. Keputusan itu bagaimanapun memberi sedikit kelebihan buat skuad kena Erik ten Hag itu menjelang pertemuan timbal balik kedua di Old Trafford pada minggu depan. Pada aksi tersebut, United dilihat lebih mendominasi permainan, namun Barcelona terlebih dahulu di depan pada awal babak kedua menerusi tandukan Marcos Alonso. Ia tidak mematahkan semangat The Red Devil yang berjaya bangkit meledak 2 gol menerusi Marcus Rashford serta jaringan sendiri pertahanan Barca Jules Koundé. Kedudukan 2-1 itu tidak bertahan lama apabila pemain set Brazil, Arbina, menyamakan kedudukan 2-2 hasil kesilapan pertahanan United. Meskipun berpuas hati dengan aksi pemainnya, Ten Hag bagaimanapun mengakui United sepatutnya menang dalam pertemuan itu sekaligus memadam badi kekalahan di Camp Nou. You face the number 1 of Spain and in an away game and you are that dominant, you can see that as a positive. Yes, we should have won this game, so we have steps to go. But I think it were 2 good teams, highest level. It was enjoyable to watch, but I think everyone agrees it was a really high performance level from both teams. Sementara itu, ketua jurulatih Barcelona, Xavi Hernandez tetap positif meskipun pasukannya gagal membawa bekalan selesa ke Old Trafford minggu depan. Jo tinc la sensació d'estar força satisfet, tot i l'empat, que no ens agrada mai empatar, som el Barça, però tinc la sensació que hem competit contra un rival que ara mateix té un nivell espectacular a Europa, espectacular. Crec que és un dels millors equips actualment a Europa. Bagaimanapun, Barca bakal turun tambah khidmat 2 tonggak muda mereka selepas pemain perancang Pedri mengalami kecederaan serta pemain sayap Gavi digantung satu perlawanan. Balik pula ke sukan tenis ATP Rotterdam, penyandang juara Fili Auger-Aliassime dari Kanada berjaya menewaskan Gregor Barre di pusingan ketiga sekaligus melangkah ke sukuk akhir kejohanan. Pemain berusia 22 tahun itu menewaskan lawannya dari Perancis tersebut dengan keputusan 6-4 dan 6-3.
Dalam pertemuan semalam, Auger Aliassime dilihat tidak berdepan masalah untuk menewaskan lawannya itu dengan straight set. Pemain Kanada itu tenang mendominasi permainan meskipun diberi tentangan sengit oleh Barre. Dalam aksi skor akhir malam ini, dia bakal berdepan cabaran bintang Rusia Denis Medvedev. Rekod pertemuan sebelum ini menyatakan Medvedev telah memenangi kesemua 4 perlawanan ke atas Auger Aliassime setakat ini. Bintang Sukan edisi 17 Februari 2023 melabuhkan tiranya untuk perkembangan seterusnya bersama Fatil dan Mac. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Bertemu kembali. Pasukan penyelamat Turki menyelamatkan 3 lagi mangsa gempa bumi. Mereka adalah seorang remaja lelaki dan 2 lelaki dewasa. Osman, 14 tahun, dibawa keluar dari runtuhan bangunan di Antalya selepas lebih 260 jam terperangkap. Manakala 2 lagi mangsa ditemukan sejam kemudian, dikenali sebagai Mehmet Ali Sakirolu, 26 tahun dan Mustafa Avci, 33 tahun dari runtuhan bangunan sama. Perkara itu disahkan Menteri Kesihatan Fahrettin Koca dalam satu hantaran di Twitter. Ketiga-tiga mangsa ditemukan di sebalik usaha mencari dan menyelamat yang dikatakan semakin tipis. Anggota pasukan menyelamat dan mencari akan menerima latihan daripada anggota Tentera Emiria Arab Bersatu UAE. Ia bertujuan membantu pasukan itu mencari mangsa yang berada di bawah runtuhan. Latihan membolehkan anggota berupaya bertindak selepas runtuhan bangunan tinggi, menstabilkan bangunan rosak dan pencarian di bawah runtuhan menggunakan peralatan baharu. Peralatan itu didermakan oleh pasukan mencari dan menyelamat UAE USAR dan diharap dapat membantu anggota pasukan pertahanan awam Syria. Pemimpin tertinggi China mengisytiharkan kemenangan muktamad ke atas COVID-19. Ini berikutan kejayaan merawat lebih 200 juta pesakit serta mempunyai kadar kematian terendah di dunia. Tindak balas terhadap COVID-19 di China juga dilihat membuat peralihan yang lancar dalam tempoh yang agak singkat. Kemenangan besar itu dicapai semalam selepas mesyuarat jawatan kuasa tetap Politbiro China PSC. Jawatan kuasa itu juga menegaskan kadar vaksinasi akan ditingkatkan untuk warga emas dan memperkukuh bekalan serta pengeluaran barangan perubatan. Lima suspek disyaki terlibat kegiatan proses dan jual air ketum dicekup bersama 50 kg daun itu di Petaling Jaya. Salah seorang daripadanya pernah ditahan atas kesalahan sama. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, penahanan dibuat hasil operasi di Taman Medan. Siasatan awal mengesyaki daun ketum yang dirampas boleh digunakan lebih 1,300 orang. Dalam serbuan tersebut, pihak polis berjaya menemui 1 tong ais plastik berpenutup warna kuning. Di dalamnya terdapat 92 botol plastik lut sinar yang berisi cecair disyaki air ketum dengan setiap botol berisi anggaran berat 1,500 ml. Kes dirujuk mengikut Akta Racun 1952. Seorang pemandu sebuah syarikat dihukum penjara 12 bulan dan sebat selepas didapati bersalah melakukan pecah amanah. Tertuduh yang berusia lebih separuh abad itu didakwa menyalahguna RM14,000 milik syarikat. Pendakwaan ke atas Muhammad Nazri Malik dibuat di Mahkamah Magistrate Seremban. Tertuduh selaku pemandu syarikat didakwa menyalahguna harta syarikat yang diperoleh daripada sekeping cek. Wang terbabit sebaliknya digunakannya untuk kegunaan peribadi. Selain penjara setahun, Magistrat Muhammad Ibrahim Muhammad Gulam turut menetapkan dia dikenakan 2 kali sebat. Dia turut dikenakan denda RM2,000.
Jika gagal melunaskannya, Nazri berdepan hukuman penjara tambahan 5 bulan. Kerajaan Negeri Melaka melalui Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan melancarkan tabung kemanusiaan mangsa gempa bumi Turkiye dan Syria bermula semalam hingga 31 Mac depan. Jabatan Ketua Menteri Melaka dalam kenyataan berkata, ia bagi membantu mengurangkan beban mangsa dan keluarga mereka yang terjejas dalam kejadian gempa bumi di kedua-dua negara terlibat. Kerajaan Melaka turut menzahirkan duka cita atas kejadian gempa bumi yang melanda Turkiye dan Syria pada 6 Februari lepas. Kerajaan negeri mengalu-alukan orang ramai, agensi, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat kerajaan serta badan korporat untuk turut menyalurkan sumbangan ke tabung berkenaan. Sumbangan boleh disalurkan atas nama Bendahari Negeri Melaka menerusi akaun tertera. Sumbangan yang dibuat layak dituntut sebagai potongan cukai pendapatan di bawah Akta Cukai Pendapatan SCP 1967. Polis Melaka masih menyiasat isu tula melibatkan seorang anggota polis Balai Polis Air Keroh yang didakwa ada hubungan sulit dengan isteri seorang lelaki mualaf. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit, anggota polis berusia 36 tahun itu masih bertugas seperti biasa. Setakat ini memang pihak polis telah membuka kertas siasatan. Dan perkara ini masih dalam siasatan lagi lah, sebab kita ada banyak elemen-elemen yang kita kena siasat. Sepertinya kita kena hantar handphone daripada forensik apa semua tu untuk kita tentukan kesahihan aduan yang dibuat oleh si pengadu ni. Tapi saya nak mengingatkan pada masyarakat semua dan dalam isu ni saya tak ada kompromi. Kalau melibatkan salah laku anggota, memang pihak PDRM kita tak akan teragak-agak mengambil tindakan. Dan dalam isu ini kita memang telah pun mengambil tindakan dan sedang dalam siasatan PDRM lagi. Siasatan dibuat bahagian di 11 Jabatan Siasatan Jenayah IPK Melaka mengikut Seksyen 498 Kanun Keseksaan, iaitu memikat atau membawa pergi atau menahan seseorang perempuan yang bersuami dengan niat jenayah. Semalam tular video seorang lelaki mendakwa seorang anggota polis menjalin hubungan dengan isterinya hampir setahun. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Di luar negara khususnya, ramai yang meluahkan atau mengekspresi cinta pada sambutan Hari Kekasih 14 Februari lepas. Ya, tetapi lain pula caranya bagi seorang lelaki di England ini. Saksikan segmen #. Walau jasad sudah tiada, tetapi cintanya terus segar apabila dia membina lanskap menarik dan mempunyai nilai sentimental di sebuah ladang. Pekebun Winston House menghasilkan laman berbentuk hati sebagai tanda memperingati mendiang isterinya. Sejurus kematian isterinya beberapa dekad lalu, beliau sudah mula menanam ribuan pokok jenis oak di salah sebuah ladang miliknya yang bertempat di South West England. Apa yang menarik ialah hati tersebut direka menghadap ke arah rumah kelahiran mendiang isterinya. Jika sebelum ini negara pernah digemparkan dengan kemunculan lembu sado, kali ini kami bawakan rakaman kucing yang sado. Kelibat kucing jenis pink yang bertubuh sasa sedang menjilat lengannya menjadi bualan hangat di internet. Manakan tidak, kucing yang sedang berdiri itu kelihatan seperti seorang atlet bina badan. Lebih-lebih lagi, kucing jenis ini tampak berbeza daripada kucing lain kerana mempunyai bulu yang begitu halus sehingga menampakkan kulitnya. Ya, di TikTok anda boleh melihat sendiri bagaimana Abu, seekor memerang, ditatang bagai minyak yang penuh oleh tuannya.
Menerusi kandungan-kandungan yang dimuat naik, Abu diberikan botol susu, dimandikan, diberikan makan, malah bergerak bebas dalam rumah. Siapa sangka haiwan mamalia ini boleh dijinakkan dan menjadi begitu manja. Lihat saja gelagat Abu ini yang tak ubah seperti seorang kanak-kanak yang berpaut dan mengadukan sesuatu sambil dipeluk dan dibelai tuannya. Kucing tadi macam kucing Firaun. Yang memerang tu saya rasa lebih mengujakan kita. Ialah kasih sayang tiada batasan. Betul. Dalam kalangan haiwan pun kita boleh lihat bagaimana menghargai nilai kasih sayang, tahu membalas kasih sayang seorang lagi manusia sesama manusia. Betul. Apapun paparan itu memberikan mesej cinta kepada kita semua yang menutup berita perdana edisi hari ini, Jumaat 17 Februari 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.